Ini beberapa bab kita baca sana. Bab elok menghantar dahulu orang-orang yang lemah dari kalangan perempuan dan selain mereka dari Muzdalifah ke Mina di akhir malam sebelum orang ramai bersesak-sesak, dan elok menetap di situ, berada di situ, berada di Muzdalifah kepada selain mereka sehingga mereka bersembahyang subuh di Muzdalifah. Itu tajuk yang Imam Nawawi buat. Agak panjang juga. Sebab tajuk ni dia mengambil kira apa yang terkandung di dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim dalam bab ni. Baru ni sudah terjemah dah juga ni sudah terjemah dah. Terjemah lagi lah. Nah, sekali lagi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa dia berkata, Saudah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Muzdalifah untuk berangkat sebelumnya dan sebelum orang ramai bersesak-sesak. Dia adalah seorang perempuan yang berat. Thabitah. Qasim berkata Thabitah berarti thaqilah, berat. Qala fa'adhina laha. Kata perawi ini, Qasim berkata, maka Nabi SAW membenarkan kepadanya. Fakharajat qabla daf'ihi, maka dia keluar sebelum Nabi SAW berangkat, yakni dari Muzdalifah. Wahabasana, dan dia menahan kami, yakni dia tidak bagi kami pergi sehingga pagi. Fadafa'na bidaf'ihi, dan kami pun berangkat dengan keberangkatannya. Wala an akuna ista'dhantu, kalau aku telah meminta izin kepada Rasulullah seperti mana Saudah telah meminta izin kepadanya, dengan itu aku dapat pergi dengan keizinannya. Lebih aku suka dari mendapat sesuatu yang disukai atau yang disenangi. Diriwayatkan daripada Qasim daripada Aisyah, katanya Saudah adalah seorang perempuan yang besar dan berat. Dia minta izin kepada atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat dari Jam'in, yakni Muzdalifah, pada waktu malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan beliau berangkat. Aisyah berkata, falaitani, alangkah baiknya kalau aku telah meminta izin kepada Rasulullah seperti mana Saudah telah meminta izin. Dan Aisyah tidak berangkat kecuali bersama-sama dengan imam, yakni bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya, ingin sekali aku, suka sekali aku, suka benar aku kalau aku telah minta izin kepada Rasulullah seperti mana Saudah telah meminta izin kepadanya. Dengan itu aku dapat bersembahyang subuh di Mina dan dapat melontar sebelum orang ramai datang. Maka orang berkata kepada Aisyah, kenapa tu? Dia kata, Saudah telah minta izin. Fakanat Saudah ista'dhanathu. Orang kata kepada Aisyah, Saudah telah minta izin kepada Nabi kah? Dia kata, ya. Ini kerana dia tu seorang perempuan yang berat, Thabitah. Maka dia minta izin kepada Rasulullah dan Rasulullah benar kepadanya. Sanad satu lagi pun berkeratulah isinya. Diriwayatkan daripada Abdullah Maula Asma, Maula hamba, bebasan hamba yang telah dibebaskan oleh Asma. Dia berkata, Asma berkata kepadaku pada ketika dia berada dekat inda daril Muzdalifah, dekat dar rumah Muzdalifah, di Muzdalifah, adakah bulan telah hilang, telah lenyap? Qultu la, belum lagi. Fasallat sa'atan, dia bersembahyang seketika. Kemudian dia berkata, wahai anakku, adakah bulan telah lenyap? Saya berkata, iya. Qalat, dia pun berkata, irhal bi, bawalah aku pergi. Fartahalna, kami pun berangkat sehingga dia melontar jamrah. Kemudian dia bersembahyang di rumahnya, tempat singgah dia. Faqultu laha, saya pun berkata kepadanya, hei dia ni, ataupun ai makcik, laqad ghallasna, kita ni terlalu awal. Kita terlalu awal atau kita masih malam lagi? Qalat kalla, dia berkata tidak, wahai anakku,
Nabi SAW telah mengizinkan kepada zu'un, yakni kepada perempuan-perempuan. Asal makna zu'un itu perempuan yang menaiki segeduk di atas belakang unta itu. Za'inah, jamaknya ialah zu'un. Kemudian dipakai dengan makna perempuan. Zu'un itu dengan makna perempuan secara majaz. Dalam riwayat satu lagi ni dia kata, la, tidak wahai anakku, kerana Nabi SAW telah mengizinkan kepada zu'unnya. Zu'unnya itu isteri pun boleh juga. Orang perempuan di sini maksudnya isteri-isterinya. Za'inatul rajul, isteri seseorang itu, za'inah orang panggil. Diriwayatkan daripada Ibnu Syawal bahawa dia menceritakan kepada Atha bahawa dia masuk menemui Ummi Habibah. Ummi Habibah menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW telah menghantarnya dari Jam'in, yang dari Muzdalifah, pada waktu malam. Diriwayatkan daripada Ummi Habibah lagi, katanya kami melakukannya di zaman zaman Nabi SAW. Nughallisu min Jam'in ila Minan, yakni kami berangkat pada waktu masih malam, pada waktu masih gelap betul, dari Jam'in, yakni Muzdalifah, ke Mina. Dalam riwayat Naqid, nughallisu min Muzdalifah, Abdullah lah, Jam'in Muzdalifah tu Abdullah. Cuba lafaz dia beza. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW telah menghantar aku bersama-sama dengan barang-barang, atau dia berkata bersama-sama dengan orang-orang yang lemah, min Jam'in, dari Muzdalifah, pada waktu malam. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, saya adalah di antara orang yang Rasulullah hantar dahulu bersama-sama dengan orang-orang yang lemah dari ahli keluarga baginda. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya saya kuntu fiman, saya adalah di antara orang yang Rasulullah hantar dahulu bersama-sama dengan orang-orang yang lemah dari ahli keluarganya. Begitulah lebih kurang lah. Diriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW telah menghantar aku pada waktu sahur, pada waktu sahar, yakni hujung malam, dari Jam'in, dari Muzdalifah, bersama-sama dengan barang-barang Nabi SAW. Qultu, saya berkata, yang dikata perawi ini Ibnu Jurayj, adakah engkau mendapat tahu bahawa Ibnu Abbas berkata ba'atha bi bilailin tawil, yakni Nabi SAW telah menghantar aku pada waktu jauh malam lagi, pada waktu malam masih jauh lagi dengan pagi. Qala, kata Atha, tidak, kecuali begitulah, dia kata, bisahar, pada waktu sahar, yakni Nabi hantar aku pada waktu sahur. Qultu lahu, saya berkata kepadanya, faqala Ibnu Abbas, ramayna al-jamrah, saya berkata kepadanya, yakni Atha kata, ini Ibnu Jurayj kata, saya berkata kepadanya, kepada Atha, Ibnu Abbas berkata, ramayna al-jamrah qabla al-fajr, kami telah melontar jamrah sebelum fajar. Wa aina shalla al-fajr, dan di mana dia bersembahyang fajar? Qala la, yakni kata Atha, la, tidak, illa kadzalik, begitulah dia kata. Dia kata setakat tu je, ni dia tidak kata ni, mu saja kata ni, dia tak ada kata. Dia kata setakat tu yang Nabi SAW hantar kami pada waktu sahur. Hak kamu kata Ibnu Abbas ada kata ke maknanya? Faqala, adakah Ibnu Abbas kata ramainal jamra qabla al-fajr? Kalau lagu tu dia sembahyang fajar di mana? Itu andaian kamu saja. Ibnu Abbas ada kata lagu tu tak ada. Sebab tadi, sebab aku kata tadi lagu tu lah. Dia cerita. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, kana yuqaddimu, riwayatkan daripada Salim bin Abdullah, anak dia, bahawa Abdullah bin Umar selalu menghantar dahulu orang-orang yang lemah dari ahli keluarganya. Mereka berhenti dekat Masy'aril Haram di Muzdalifah pada waktu malam. Di situ mereka berzikir, mengingati Allah sebanyak mana yang mereka mahu, ataupun mengikut apa yang mereka mahu. Thumma yadfa'u, kemudian mereka berangkat sebelum yaqifal imam, sebelum imam berhenti di situ, dan sebelum imam berangkat lagi.
Faminhum man yaqdamu minan li salatil fajr. Ada di antara mereka yang pergi ke Mina untuk sembahyang fajar. Ada di antara mereka yang datang selepas itu, ini selepas sembahyang fajar. Bila mereka datang, mereka melontar jamrah. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan untuk orang-orang seperti tadi, untuk orang-orang itu. Jadi orang-orang yang lemah tu, perempuan-perempuan apa boleh pergi dulu. Bab melontar jamrah Aqabah dari perut wadi, dari lembah. Dalam keadaan Mekah berada di sebelah kirinya. Kedudukannya tu bila dia berdiri tu, Mekah tu berada di sebelah kiri dia. Dan dia bertakbir setiap kali dia nak lontar anak batu. Ini tajuknya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada siapa ni? Ibrahim, daripada Abdurrahman bin Yazid katanya, Abdullah bin Mas'ud melontar jamrah Aqabah dari perut wadi ataupun dari lembah dengan 7 biji anak batu. Beliau bertakbir bersama-sama setiap biji anak batu yang dilontar. Qala, kata perawi ini, faqila lahu, maka orang berkata, ada orang-orang yarmunaha min fawqiha, melontar dari atasnya, dari atas jamrah Aqabah. Dari tempat tinggi. Abdullah bin Mas'ud berkata, hadza, beginilah, demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, inilah tempat yang inilah demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, tempat, yakni inilah tempat yang mana diturunkan kepadanya maqamul ladzi, inilah tempat orang alladzi, itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diturunkan kepadanya surah Baqarah. Dia duduk sini, bukan duduk di atas tempat tinggi itu ketika melontar. Dia duduk sini, tempat rendah ni. Jadi sampai dia bersumpah dengan kata wallazi la ilaha ghairu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada A'mash, katanya, saya mendengar Hajjaj bin Yusuf berkata pada ketika dia berkhutbah di atas mimbar, susunlah Quran sebagaimana disusun oleh Jibril, surah yang mana disebutkan di dalamnya Al-Baqarah, surah yang mana disebutkan di dalamnya An-Nisa, surah yang mana disebutkan di dalamnya Al-Imran. Kata perawi ini, yakni A'mash. Lepas itu saya pun berjumpa dengan Ibrahim. Saya ceritakan kepada dia tentang kata-kata Hajjaj itu. Dia pun sabbahu, katalah apa yang dia nak kata. Dia pun kalau bahasa kasar ni maknanya sumpah dia lah, sumpah dia, fasabbahu. Tapi dalam istilah hadis ni banyak dah kita jumpa, Nabi SAW pun ada guna juga sabbah ni. Tidak sesuai dengan makna sumpah serana, tidak sesuai. Makna dia katalah sesuatu yang dia nak kata. Wa qala haddatsani Abdurrahman bin Yazid, dia kata Abdurrahman bin Yazid ceritakan kepadaku bahawa dia bersama Abdullah bin Mas'ud. Bila Abdullah bin Mas'ud pergi ke jamrah Aqabah, fastabtana al-wadiya, dia berada di perut lembah itu, mana di bahagian yang rendah. Fasta'radaha, dan dia menghadap jamrah itu. Faramaha, lalu dia melontar jamrah itu min batnil wadi, daripada perut lembah itu, dengan 7 biji anak batu. Dia bertakbir bersama setiap kali anak batu yang dilontarnya. Qala, kata perawi ini, faqultu ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, inna nas yarmuna. Siapa kata ni? Abdurrahman bin Yazid kata, wahai Aba Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mas'ud lah, kunyah dianya Aba Abdurrahman. Orang ramai melontar dari atasnya, yakni dari atas jam Aqabah tu. Faqala hadza wallazi la ilaha ghairuhu, inilah wallazi la ilaha ghairuhu maqamul ladzi, asal dianya hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Jadi wallazi la ilaha ghairuhu ni orang panggil jumlah mu'taridah, orang panggil jumlah mu'taridah. Asalnya inilah tempat yang diturun, tempat orang, yakni Nabi SAW, alladzi itu yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada A'mash lagi, dia kata saya mendengar Hajjaj berkata, la taqulu, jangan kamu kata surah Baqarah,
Dan mereka berdua mengemukakan hadis seperti dengan hadis Ibnu Mushir tadi. Lagi-lagi daripada Ibrahim, daripada Abdurrahman bin Yazid sendiri ni. Sanad ini sampai kepada Ibrahim bin Yazid. Abdurrahman bin Yazid daripada Ibrahim tadi. Amash ambil daripada dia, annahu hajjah, bahawa dia pergi haji bersama Abdullah, lebih kurang tadilah kata dia. Dia melontar jamrah dengan 7 biji anak batu, dan dia kedudukan dia itu membuatkan Baitullah berada di sebelah kirinya. Wa ja'alal bait an yasarihi, kedudukannya membuatkan Kaabah tu berada di sebelah kirinya. Gitulah kedudukan. Wa minan an yaminihi, dan Mina di sebelah kanannya. Situ kedudukan. Wa qala, dan dia berkata, inilah tempat orang yang diturun tempat berdiri orang yang diturunkan kepadanya surah Baqarah. Yang ni pada ketika nak melontar ni, Nabi SAW duduk sini, diri sini lah. Ni ada falamma ata jamratul aqabah, bila dia sampai ke jamrah aqabah. Itu saja bezanya daripada sebelum ni. Lepas tu daripada Abdurrahman bin Yazid, kata dia, orang kata kepada Abdullah bin Mas'ud lah. Tadi juga orang-orang, yang ni ada orang melontar jamrah dari atas Aqabah. Qala faramaha Abdullah min batnil wadi. Perawi ni berkata Abdullah melontar dari batnil wadi, yang ni perut wadi, lembah tu. Kemudian dia berkata, dari sinilah demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, orang yang diturunkan kepadanya surah Baqarah melontarnya, yang ni melontarnya, yang ni Aqabah tu. Bab elok melontar jamrah Aqabah pada hari nahar dalam keadaan berkenderaan. Dan bab ini menyatakan sabda Nabi SAW, litakhudhu manasikakum, hendaklah kamu mengambil ibadat haji kamu, yakni dari aku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zubair, dia mendengar Jabir berkata, saya melihat Nabi SAW melontar dari kenderaannya, di atas kenderaannya. Dia duduk di atas kenderaannya pada hari nahar. Wa yaqul, dan dia berkata, litakhudhu manasikakum, hendaklah kamu mengambil manasikakum, yakni ibadat haji kamu, yakni cara ibadat haji kamu. Ambil daripada apa? Daripada dia lah maksudnya. Fa inni la adri, kerana aku tidak tahu. La'alli, boleh jadi aku tidak akan buat haji lagi selepas hajiku ini. Diriwayatkan daripada Yahya bin Husain, daripada datuknya Ummul Husain, katanya saya mendengar Yahya bin Husain ni kata, saya mendengar dia, yakni Ummul Husain, datuk dia ni, berkata, saya buat haji bersama Nabi SAW. Saya buat haji wada' bersama Nabi SAW. Saya melihat baginda ketika melontar jamrah Aqabah. Wa sarafa wa huwa ala rahilati, dan dia berpaling selesai, maknanya melontar itu dalam keadaan dia berada di atas kenderaannya. Bersama-sama baginda ada Bilal dan Usamah. Salah seorang daripada mereka berdua itu menuntun, maknanya heret kenderaan dia tu, unta dia tu. Dan hak seorang lagi, rafi'un thawbahu, mengangkat kainnya di atas kepala Rasulullah SAW minasyams, kerana matahari, yakni untuk melindungi baginda daripada matahari. Qalat, kata Ummul Husain, datuk kepada Yahya bin Husain ini, maka Rasulullah SAW pun mengucapkan banyak sekali ucapan di situ. Kemudian saya mendengar dia berkata, kalau dijadikan pemerintah kepada kamu seorang hamba yang kudung, saya rasa dia berkata hitam, dia memimpin kamu mengikut kitab Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu dengar dan patuh kepadanya. Diriwayatkan daripada Yahya bin Husain, daripada Ummul Husain datuknya, katanya, saya buat haji, saya mengerjakan haji bersama Rasulullah SAW, haji wada' bersama Rasulullah SAW. Saya melihat Usamah dan Bilal, salah seorang daripada mereka berdua itu pegang tali unta,
Nabi SAW. Dan yang seorang lagi mengangkat kainnya untuk melindungi baginda dari kepanasan, sehinggalah baginda melontar jamrah Aqabah. Kata Muslim, wasmu Abi Abdurrahim, nama ayah Abdurrahim, Abi Abdurrahim ialah Khalid bin Abi Yazid. Dia adalah pakcik sebelah mak kepada Muhammad bin Salamah. Rawa anhu Waqi' wa Hajjaj al-Awar. Waqi' dan Hajjaj al-Awar meriwayatkan hadis daripada beliau. Ini bab elok anak batu untuk dibuat melontar itu sebesar hasal khadf, yakni anak batu yang budak-budak buat bedah, hasal khadf, ataupun buat jetik dengan jari. Sebesar mana? Lebih kurang kacang putih. Lepas tu riwayat daripada Abu Zubair, dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya melihat Nabi SAW melontar jamrah dengan anak batu besarnya seperti hasal khadf, yakni anak batu budak-budak main jetik, hasal khadf. Diriwayatkan daripada Jabir, ini bab lain, bab menyatakan waktu elok melontar. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Zubair daripada Jabir, katanya Rasulullah SAW melontar jamrah pada hari nahar pada waktu duha. Adapun selepas hari itu baginda melontar bila gelincir matahari. Dan hal satu lagi ni sepatu juga, bab menyatakan hasal jimar, anak batu untuk melontar itu 7 biji. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah SAW bersabda, al-istijmar tawun. Al-istijmar tawun, yakni menggunakan batu, beristinja dengan batu itu, tawun adalah ganjil, yakni dengan ganjil. Waramyul jimar tawun, melontar jamrah itu tawun, ganjil, yakni bilangan lontaran itu ganjil. Was-sa'yu baina as-safa wal marwah tawun, sa'i di antara safa dan marwah tawun, ganjil, yakni bilangannya. Wa tawaf tawun, tawaf pun ganjil. Wa idza istajmara ahadukum falyastajmir bitawwin. Dan bila seseorang menggunakan anak batu, maka hendaklah dia menggunakan anak batu dengan ganjil. Apabila dia nak guna batu, hendaklah dia guna batu dengan ganjil. Itulah beberapa bab yang kita baca malam ni. Tengok semula. Ini hadis-hadis yang dalam bab mula-mula ni menunjukkan orang perempuan ataupun orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya boleh berangkat daripada Muzdalifah pada waktu malam lagi, sebelum orang-orang lain berangkat. Sebab nak melontar itu dia terlebih baiknya iaitu selepas daripada naik matahari. Kira-kiranya kalau pergi dulu tak ada pasal lah melontar, tak ada pasal lah pergi dulu. Tetapi kepada mereka ini Nabi SAW membenarkan melontar ni pada waktu malam lagi, Ini adalah masalah khilaf. Jumhur ulama mengatakan tak boleh dia melontar ni, sebab kita baca hadis akhir saat ni, iaitu Nabi SAW melontar pada waktu duha, pada hari nahar, yang ni pada hari yang ke-10. Ni malam yang ke-10 lah, nak berangkat ni. Malam yang ke-10 berangkat daripada Muzdalifah nak pergi ke sini, ke Mina ni, nak melontar. Esok tu hari yang ke-10 tu hari raya. Kebanyakan ulama mengatakan tak boleh melontar ni kecuali pada pagi, mana selepas naik matahari, bukan selepas masuk subuh dah, selepas naik matahari, pada waktu duha. Dalam hadis terakhir saat ni kita baca saat ni, Nabi SAW melontar pada ketika itu pada hari nahar. Adapun pada hari tasyrik, selepas tu hari yang ke-11, 12, 13, hari yang tasyrik itu selepas gelincir matahari. Gelincir matahari ni tengah hari lah, selepas tengah hari lah. Hari yang ke-10 tu apa dia? Pada waktu duha. Tetapi mereka mengatakan kalau seseorang itu melontar selepas masuk subuh harus. Ini jumhur ulama, dia mengatakan harus, boleh sebelum
Apa ni, selepas masuk subuh. Selepas masuk subuh harus melontar. Hak paling baik sebab tadi lah, hak mula-mula tu. Tapi kalau dia melontar selepas masuk subuh, boleh juga, sah, pakai sah. Tetapi kalau dia melontar sebelum masuk subuh, dia mengikut kebanyakan ulama, tak boleh, tak sah, dia kena melontar semula. Ini ceritanya. Tetapi Imam Syafi'i dan beberapa segelintir ulama, mana tidak ramai, dia kata boleh. Perempuan-perempuan ni dia boleh melontar walaupun sebelum masuk subuh. Sah, tak perlu diulangi pula melontar dia. Boleh. Ini sebagaimana Nabi SAW benarkan mereka pergi pada waktu malam sebelum orang lain berangkat. Dia benar dah pergi waktu dia kalau tak boleh melontar. Kalau nanti sama-sama dengan orang lain juga melontar tu, apa faedah? Jadi sesak-sesak jugalah. Tujuannya tak asyik jadi menyusahkan demon ni. Dia kata, puak-puak ni, Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia, dia kata boleh melontar sebelum masuk subuh. Walaupun hak selepas tu lebih afdal, tapi kepada mereka ini harus nak melontar sebelum masuk subuh. Kepada mereka ini, dia pegang dengan hadis ni lah. Di antaranya hadis ni, hadis Asma ni. Dia kata bulan jatuh dah ke tidak, tak lagi hilang dah ke tidak, tak lagi. Lepas pada tu dia pada waktu masih malam lagi. Tapi di sini kurang jelas ni. Ghallasna, kita terlalu awal ni, masih lagi jauh malam, masih lagi di hujung malam, mana tak masuk subuh lagi. Kalla, kata dia, tidak wahai anakku, Nabi SAW telah membenarkan kepada perempuan-perempuan. Tapi ghallasna ni, kita sebelum pada ni kan kita sudah bincang ada masalah semayang pada waktu ghalas. Imam Syafi'i kan dia pegang semayang pada waktu ghalas itu lebih afdal. Mana sebaik saja masuk waktu subuh tu kan gelap lagi, ketika masih gelap lagi itu masuk waktu subuh dah. Dengan sebab itulah hadis ini tidak terang sangat menunjukkan dia ni pergi melontar sebelum subuh. Boleh jadi sudah masuk subuh dah. Kalau sudah masuk subuh tak apa. Itu. Kalau kita nak kata dalil bagi boleh melontar sebelum masuk subuh tu ni tidak jelas. Sebab ghallasna ni pada waktu subuh pun ghalas juga pada waktu tu. Ghalas itu iaitu gelap di hujung malam. Gelap di hujung malam. Termasuk juga di awal subuh tu gelap dia tu. Itu ghalas, waktu ghalas. Orang sebelah ni, golongan yang pertama tadi, dia boleh kata ni boleh jadi masuk selepas subuh dah ni selepas subuh dah. Tapi kalau kita tengok riwayat kemudian pula, selepas pada tu baru Asma ni, selepas dia melontar baru dia pergi semayang subuh, menunjukkan sebelum semayang subuh. Ada motor kata sebelum semayang subuh pun subuh masuk dah. Tak itu lagi lah, tak kemah. Hak kemahnya dalam mana? Dalam Abu Daud, Sunan Abu Daud. Sana dia sebut dengan jelas. Mana sebelum fajar. Mana kami melontar jamrah ni, perempuan ni sebelum fajar. Golongan yang pertama jawab lagi tak boleh, tak kemah lagi waktu sebelum fajar pun. Sebelum fajar, mana sebelum sembahyang fajar. Bukan bermakna sebelum masuk fajar. Sebelum masuk subuh tu. Subuh masuk dah. Kita kata dah, kalau subuh masuk boleh. Dia takwil lagi. Hak tu lebih jelas. Sebab itulah jumhur ulama tak pegang. Orang-orang ni, perempuan-perempuan ni, walaupun dia boleh pergi dulu, tetapi dia kena tunggu masuk subuh dulu. Kalau dia semayang dulu subuh, lepas tu baru melontar, lebih baik. Kalau tidak pun lepas masuk subuh, boleh dah kalau nak melontar. Orang lain tak mari lagi ni. Orang lain ni setengah-setengah semayang subuh sana, semayang subuh di Muzdalifah, lepas tu baru dia berangkat mari. Jadi tidak akan jadi bersesak-sesak juga. Sebab apa? Mereka pegang dengan hadis lain lah, iaitu Nabi SAW kata kepada Ibnu Abbas, dia katakan kepada ai bunayya la tarmu qabla an tatlu'a asy-syams. Jangan kamu melontar sebelum naik matahari, sebelum terbit matahari. Terbit matahari ni habis subuh dah, barulah pada waktu duha. Dalam riwayat ni
akhir tadi kita baca tadi, iaitu rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah yauman nahr duhan, pada waktu duha. Hak itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Hak itulah yang paling baik. Apalagi dia larang Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas ni pergi sekali dengan puak-puak perempuan ni. Dia kata jangan melontar sebelum naik matahari. Kalau paling-paling boleh pun setelah subuh, dah masuk subuh, itu paling boleh. Mengikut Imam Malik jelaslah, kalau sesiapa melontar sebelum masuk subuh, tak jadi, kena ulang sekolah melontar dia, tak jadi. Sebab dia kira sebagai syarat dia ni, melontar selepas subuh. Hak terbaiknya selepas terbit matahari, habis subuh lah. Inilah Imam Nawawi pun ada sebut sebahagian yang anda sebut tadi, dia tidak sebut semua. Hadis ini menunjukkan harus, kata dia, berangkat dari Muzdalifah sebelum fajar. Imam Syafi'i dan ashabnya berkata harus berangkat itu sebelum nisfil lail, sebelum separuh malam pun boleh dah. Yang lepas maya Isya tu boleh dah berangkat. Dan harus melontar jamrah Aqabah selepas separuh malam. Ini mengikut Syafi'i. Selepas separuh malam boleh dah melontar. Mereka beristidlal dengan hadis ini, berdalil dengan hadis ini. Kemudian soal lagi masalah di sini berkenaan dengan hadis ini. Nampaknya duduk di Muzdalifah ni, mabit bil Muzdalifah, ataupun bermalam di Muzdalifah, apa hukumnya? Di sini khilaf pula ulama berkenaan dengan mabit, bermalam orang haji di Muzdalifah pada malam nahar itu, pada malam ke-10 itu. Mengikut qaul yang sahih dalam mazhab Syafi'i, iaitu wajib. Wasahih min madhhab Syafi'i, yang sahih dari mazhab Syafi'i, iaitu wajib. Bermalam di Muzdalifah ni, duduk situ wajib. Orang yang meninggalkannya dia kena bayar dam, tetapi hajinya sah. Inilah pendapat fuqaha Kufah. Imam Abu Hanifah pun lagu tu juga. Ashabul hadis, ahli-ahli hadis pun kata lagu tu juga. Ni dia apa ni, mabit di Muzdalifah ni adalah wajib. Meninggalkan yang wajib haji, dia kena bayar dam. Meninggalkan wajib haji, haji itu sah. Kalau meninggalkan rukun, tak boleh, tak jadi haji. Kalau meninggalkan hak wajib, sah. Dia mazhab Syafi'i ini, masalah haji dia wajib dengan fardu, dengan rukun lain, tapi dalam bab-bab lain serupa. Wajib dengan fardu serupa, tapi dalam bab ni tak, fardu dengan wajib lain. Serupa dengan mazhab Hanafi pula dalam masalah ni. Ada juga segolongan ulama mengatakan mabit, yakni bermalam di Muzdalifah ni sunat saja, bukan wajib. Kalau seseorang meninggalkannya, fatathul fadilah, dia tak dapat fadilah lah, tetapi dia tidak berdosa dan tidak kena bayar dam ataupun selainnya, tak kena. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga. Ini juga satu qaul bagi Syafi'i. Ini juga satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada beberapa pendapat dalam masalah ni. Hak seperti tadi pun ada juga ashab dia kata ini hak Syafi'i, kata wajib. Hak kata sunat ni pun ada juga pendapat Syafi'i. Wa bihi qala jama'atun. Inilah yang dipegang oleh satu kumpulan ulama. Satu kumpulan yang lain pula kata tidak sah haji. Tidak sah haji kalau tidak bermalam di Muzdalifah. Ini disebutkan pendapat An-Nakhai, pendapat Hasan Basri, pendapat Sya'bi. Dia kata orang yang tidak bermalam di Muzdalifah, dia tak dapat haji, tak dapat haji, terlepas haji dia. Artinya mereka menganggap ni mabit ini sebagai rukun lah, sebab tu kira tak jadi bagi mereka lah. Ini juga pendapat dua imam yang besar daripada ashab dalam mazhab Syafi'i ini, iaitu Abu Abdurrahman binti Syafi'i dan Abu Bakar ibn Khuzaimah. Ia berpendapat kata tak boleh, tak sah haji kalau tidak bermalam di Muzdalifah. Dinukilkan daripada Atha' dan Auza'i pula bahawa mabit di Muzdalifah pada malam ini
bukan rukun, bukan wajib, bukan sunat, bukan fadilah pun, tak ada agama satu, kata dia. Sunat pun tidak, wajib pun tidak, rukun pun tidak, fadilah pun tidak, kata dia. Bahkan ini satu perhentian yang mana kalau kita nak katalah secara kebetulan Nabi berhenti situ, seperti mana dia berhenti kita sekadar tu je lah. Dia kata kalau sesiapa nak tinggalkan boleh, kalau tak sahih pun tak apa juga, tapi tidak ada apa-apa fadilah lah, tidak ada apa-apa fadilah. Tetapi Imam Nawawi kata tak betul pendapat ini. Pendapat ini tak betul. Mengikut Imam Nawawi kata tak betul, tapi bagi mereka ini dia kata betul dah, gitu. Lepas tu selama mana nak bermalam di situ tu, selama mana hak wajibnya? Mengikut pendapat yang sahih di sisi Syafi'i, iaitu seketika fin nisfi tsani min al-lail, seketika pada separuh akhir malam lah. Kalau kita bagi malam tu kepada dua, seketika duduk semetar situ pun kira jadi dah. Ada beberapa pendapat dia ni, dia kena duduk tak boleh seketika semetar, kena lama sikit. Ada pula yang kata sehingga terbit matahari duduk situ. Ni pun ada beberapa pendapat ni. Imam Malik pun ada juga 3 riwayat daripada dia supaya tak ada jugalah. Ada kata duduk semetar boleh, ada kata duduk lama sikit, ada kata sampai naik matahari. Ada beberapa pendapat lah dalam masalah ni. Bagi orang-orang ni kata tak ada wajib, tak ada sunat, tak ada apa. Bagi orang yang kata rukun, macam rukun lah, tak jadi haji dia tu, dia pegang dengan ayat di antara dalil mereka, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kamu kena ingat kepada Allah dekat masy'aril haram, di masy'aril haram. Maknanya bila Allah SWT suruh tu wajib, itu maknanya. Ini menunjukkan wajib. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, kena ingat berzikir kepada Allah di masy'aril haram. Allah perintah ni asalnya ada wajib. Dia pegang hak tu dalil dia. Orang lain hak tak kata wajib, hak tak kata fardu lah, tak kata fardu, dia fardu dengan wajib beza sini. Orang hak tidak kata fardu ataupun rukun tu, dia hanya kata wajib ataupun sunat. Dia pegang dengan hak mana pula? Dia pegang Allah SWT suruh ingat, tidak suruh duduk situ. Fadhkurullah 'indal masy'aril haram, kamu ingat, lalu pun ya dah ingat ke Tuhan. Jadi dah dia suruh ingat, bukan dia suruh duduk, bukan dia suruh bermalam. Pas suruh zikir situ adakah daripada dalil-dalil yang lain menunjukkan zikir itu wajib? Tak ada dalil yang menunjukkan zikir itu wajib di situ. Bila zikir itu wajib tak ada sebut di situ, maka mabit di situ, bermalam di situ pun tak wajib juga. Macam mana kita nak kata rukun paling tinggi dia wajib, paling tinggi. Kalau tidak pun sunat. Ni pendapat Syafi'i pun ada juga sunat. Itulah perbezaan pendapat dalam masalah ni. Seterusnya bab melontar jamrah aqabah dari batnil wadi. Di mana kita nak melontar ni hak lebih baik, hak paling baik, hak Nabi SAW buat. Disebutkan dalam hadis-hadis ini dari lembah, perut lembah, bukan dari atas tempat tinggi itu, tidak. Inilah beberapa riwayat sambil melontar itu sambil takbir. Daripada hadis-hadis ini kita dapat tahu begitulah caranya, iaitu melontar dari bawah, bukan dari atas. Sehingga Ibnu Mas'ud berkata, sinilah tempatnya, tempat berdiri orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, sampai dia bersumpah gitu. Ini dalam hadis-hadis ini kita dapat ada beberapa perkara. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahawa
melontar jamrah itu adalah sesuatu yang sabit, sesuatu yang ada, yang disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan. Bukan benda tu reka, tidak. Bukan benda tu dia ada-adakan kemudian, mana-mana kemudian saja, tidak. Memang itu adalah suatu yang sabit berdasarkan hadis Nabi SAW pada hari nahar. Ini adalah suatu perkara yang diijma', sepakat, tak ada khilaf ulama. Dan kedudukan melontar tu setara mana? Wajib. Wajib ni sebab tak adil lah. Kalau tinggal kena bayar dah. Melontar ini adalah salah satu daripada sebab membolehkan seseorang itu buka ihram dia. 3 perkara. Selepas pada buat ni boleh buka ihram. Yang pertama, ramyu jamratil aqabah. Ini Imam Nawawi pun sebut. Ramyu jamratil aqabah yauman nahr. Melontar jamrah aqabah pada hari nahar, yang pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Lepas pada tu tawaf ifadah bersama dengan sa'i lah, kalau dia belum bersa'i lagi sebelum tu. Yang ketiga, cukur kepala. Cukur kepala, ataupun gunting lah. Ini melontar jamrah aqabah ini termasuk dalam hak wajib lah. Mengikut kebanyakan ulamanya mengatakan wajib. Kalau seseorang itu tidak melontar jamrah aqabah sehingga berlalu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari yang ke-11, 12, 13 Zulhijjah. Sehingga berlalu, apa hukumnya? Hajinya fahajjuhu sahih. Hajinya sah. Wa alaihi damun. Dia kena bayar dam. Hadza qaulu Syafi'i, kata dia. Ini pendapat Syafi'i. Kena bayar dam. Dan jumhur ulama. Tetapi sebahagian ashab Malik, sebahagian tokoh-tokoh ataupun anak buah Imam Malik, dia kata melontar itu rukun, bukan sekadar wajib. Bukan sekadar wajib dah, tapi rukun. Mana tidak sah haji melainkan dengan melontar. Kalau tak melontar tak sah haji. Ada yang berpendapat begitu. Bila kita tahu ini semua tujuan yang kita tahu ni, kata gini, mana kita kena melera lah. Kena melera. Mana ada yang kata rukun, jadi kita kena jaga benar-benar lah. Ibnu Jarir pula ada menukilkan daripada sebahagian orang, setengah-setengah orang, setengah-setengah ulama lah, bahawa melontar jamrah itu disyariatkan untuk takbir, kata dia. Sebenarnya bukan maksud jamrah tu sendiri, tujuannya nak suruh takbir. Nak suruh takbir. Kalau seseorang tu tidak melontar pun dia takbir, cukup dah, madai. Pula pendapat lain pula, kalau tak melontar pun tak apa, asalkan takbir je. Takbir 7 kali takbir situ, sudah madai dah, kata dia. Ini dinukilkan daripada Aisyah, ada dinukilkan daripada Aisyah. Tetapi hak sahih, pendapat yang sahih dan yang masyhur seperti hak sebelum ni lah, ya, bahawa jamrah aqabah itu melontarnya adalah wajib. Di antara yang boleh kita simpulkan, yang boleh kita faham daripada hadis ini, iaitu melontar itu dengan 7 biji anak batu. Ni sepakat ni, ijma' ulama. Melontar ni 7 biji anak batu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apa dia? Iaitu istihbab. Elok kita bertakbir setiap kali kita nak melontar. Setiap kali kita nak melontar tu Allahu Akbar. Elok. Kalau kita tak takbir pun tak apa, molek lah. Inilah mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan mazhab sekalian ulama yang lain. Tetapi Qadhi Iyad mengatakan, ijma' pula ulama, kalau seseorang itu tidak takbir, dia melontar saja, dia tak takbir, tak kena apa-apa, tak apa. Dia tak kena bayar dam ke apa, tak ada apa. Seterusnya yang kelimanya, istihbab. Elok melontar tu daripada perut lembah tu, jadi daripada tempat rendah, bukan daripada tempat tinggi. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Dalam keadaan Mekah berada di sebelah kiri dia dan Mina berada di sebelah kanan dia, dan dia mengadap jamrah Aqabah, dia melontar. Itulah hak moleknya.
Tetapi ada juga ulama-ulama mengatakan boleh juga membelakangkan Mekah, menghadap kepada jamrah tu. Mana ikutlah, takkanlah kita ni dapat peluang duduk situ. Boleh jadi kita tidak dapat peluang tu kerana orang ramai duduk sebelah ni. Duduk alik mana-mana pun tak apa, sah belaka. Kalau nak kira hak lebih baik, hak lebih afdal, iaitu tempat hak Nabi SAW duduklah kawasan tu. Tapi kalau membelakangkan Mekah, yang ni Kaabah pun tak apa juga. Tidak syarat kata balik kiri, Kaabah tu duduk balik kiri, tidak syarat. Kalau lontar ke mana-mana pun sah belaka. Kalau lontar daripada atas pun sah juga. Cuma tidak afdal lah, tak dapatlah fadilat tu hak Nabi SAW buat. Tetapi jamrah-jamrah yang lain selain daripada jamrah Aqabah ni, elok dari atas, melontar itu dari atas, dari tempat tinggi dia, bukan daripada bawah. Seterusnya ni Amash dengar Hajjaj bin Yusuf berkata ketika dia berkhutbah di atas mimbar, kamu susunlah Quran seperti mana Jibril susun surah yang disebutkan di dalamnya Baqarah. Kadang Quran dia tulis suratul Baqarah, surah Ali Imran, surah Gatugani. Hajjaj ini termasuk di antara orang yang tidak bersetuju. Dia kata tak boleh kata surah Baqarah, surah An-Nisa, surah begini-gini, tak boleh. Dia kena kata surah yang tersebut atau disebutkan di dalamnya Baqarah. Dulu kita sudah jumpa dah ni. Bukan Hajjaj saja, ada lagi ramai lagi ulama-ulama. Ya, begitu juga di kalangan sahabat pun ada juga yang mengatakan tak boleh. Kata lagu tu menampakkan tak molek lah. Surah lembu pula dah. Surah lembu. Lagu mana surah lembu? Takut ada unsur-unsur penghinaan. Di sini disebutkan bahawa dalam masalah gitu gini ni, kalau Rasulullah SAW sendiri sebut macam tu, apa salahnya? Tak apa. Dengan sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan tak apa kata surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Hadid, surah Nahl, surah Lebah, surah macam-macam lagi lah, labah-labah ke apa, tak apa kata lagu. Boleh kata. Tetapi apabila dia orang politik lah, orang politik, pemerintah ni, kadang-kadang di kalangan rakyat ni ada hak tidak suka kan, ada tidak suka. Bila tidak suka tu, kalau kena hak tidak belaga sikit kak, salah sikit kak, hak tu lah, besar hak tu lah. Gitulah Hajjaj ni, dia pemerintah. Bila tak kena tu, adalah orang sebutlah kata macam-macam lah. Ada peluang lah untuk nak kata tu. Kalau tak salah pun, ini masalahnya kalau dalam politik ni, kalau tak salah bukan tak salah, apatah lagi kalau memang salah, dibesar-besarkan begitulah. Hajjaj ni adalah di antara orang yang teraniaya dalam sejarah Islam. Tapi kita tak tulis lagi tentang hal ini. Hajjaj banyak sangat nyayo. Sedangkan kalau kita tengok dalam Bukhari, jelas Ibnu Umar jalan begitu hormat dia, dan dia semaya di belakang Hajjaj itu. Kalaulah Hajjaj tu ceritanya seperti mana yang digambarkan dalam sejarah tu, tak ada dalam dunia ni sezalim Hajjaj itu. Tak ada dalam dunia. Tak ada, tidak lagu tu sebenarnya. Dia cerita, dia biasalah orang politik sama politik, kalau ada seumpama ini, orang ni pun kata setara tu biasa. Payah kita nak cari orang politik ni terlibat dengan politik, lepas tu dia tak ada siapa-siapa kata. Dia mesti ada lah hak ni, lawan dia tu mesti ada kata ke mana-mana, walaupun dia betul dah pun tak boleh pergi hak tu. Kena faham hak tu lah. Kalau tidak tak boleh masuk politik. Kalau tidak faham hak tu tak boleh. Kalau boleh terima hak tu boleh. Lepas tu kita saja poinnya, anda nak sebutnya poin. Penting kepada kita pada dah tu rasanya. Kebanyakan kita di semua dalam sejarah ni, sejarah biasalah, kita kira sejarah biasalah, semua sudah terima bahawa Hajjaj inilah
yang berbaris Quran ni, dengan perintah dia lah pada masa dia, semua sudah terima. Mana jasa dia tu besar tu, kira-kira mengikut sejarah biasa. Kalau kita kata ni benda akibatnya, kalau kita kata, kita kena mikir sikit orang-orang yang kata, kalau kita kata Hajjaj ni jahat setara tu dan dia ni zalim sehingga sahabat-sahabat pun tak ketat, jadi terpaksa berpura-pura dengan dia, sahabat ni jadi kecut perut kita kata dengan dia. Begitu juga Hasan Basri dan orang gini jadi taqiyah semaya dengan dia. Kalau lagu tu orang boleh kata Quran yang ada sekarang ni tidak terjamin kebenarannya. Sebab apa? Boleh jadi dibaiki oleh Hajjaj. Hak sebenarnya tidak lagu tu. Hak sebenarnya tidak lagu tu. Dia boleh, oleh kerana dia ni zalim, dia bunuh orang mudah je, tak kisah dia siapa-siapa pun. Hak mana tak serupa, tak apa dilanggar dia bunuh mengikut cerita je. Kalau setara tu, boleh jadi dia Quran yang ada ni, yang dikatakan dia bertanggungjawab baris ke apa ni, boleh jadi dia seleweng. Sebenarnya tidak lagu tu, tapi hak lain semua pasal ngeri ke dia, takut ke dia berlaku, pakai senyap sehingga tersebar Quran yang ada. Itu bahaya tu, bahaya tu. Anda tidak nak bahas lagi tentang ni. Sebenarnya ada perbahasan panjang pula di situ. Ada perbahasan panjang pula dalam masalah ni, masalah Quran. Quran ni betul kau dikumpulkan di zaman Hajjaj, baru terkumpul dalam bentuk baris ni. Sebelum pada tu terkumpul di zaman Sayyidina Osman, baru terkumpulnya. Sebelum pada tu tak ada duk berselerak Quran. Betul kau lagu tu. Tu satu bab lain, perbincangan khusus lah. Sini kita tidak nak bincang jadi panjang. Tapi sekurang-kurang kalau kita terima hak biasa dalam ayat tadi tu, dia akibatnya tidak terjamin Quran. Sebab apa? Orang takut belaka kepada Hajjaj. Boleh jadi dia selewengkan. Orang-orang Syiah kata banyak ayat Quran ni telah dibuat daripada Quran yang sebenar. Ada kemungkinan. Ni kalau orang luar, kalau kita orang Islam ni kita tak usah kira lah, kita kata Tuhan jaga dah, Tuhan jamin dah. Tapi kalau pada orang luar, kalau orang luar, orang kafir lah, orang putih kita kata, hak tidak Islam, kita kata Quran ni terjamin. Tapi Quran terjamin di sepanjang sejarahnya dijaga, dikumpul, disusun oleh puak-puak jahat, puak-puak zalim. Syiah pula kata rakyat ke dia, Quran ni sebenarnya lagu lain dulu. Lepas tu dia ubah. Demo-demo ni lah buat beberapa ayat dia buat daripada Quran. Kalau demo ni hak tidak Islam ni, mesti dia fikir, boleh jadi betul dia buat ni. Sebab apa? Hak nyusun ni, dikumpulkan Quran ni oleh puak-puak yang jahat-jahat ni, puak-puak yang mengamalkan dasar nepotisme lah, pilih kasih lah, zalim lah, paksa orang lah. Apa puak ni? Nasabah ni. Dia boleh jadi mikir lagu tu. Bahaya. Secara ringkasnya kita sebutlah secara lain. Padahal Quran ini sudah terkumpul di zaman Nabi SAW. Dalam Quran mushaf ni sudah terkumpul. Tu yang ringkas. Perbincangannya panjang lah. Dalil-dalil dia ni panjang. Sebahagiannya telah kita bincangkan dalam semasa Bukhari. Dalam pengajian Bukhari kita sudah bincang dah sebahagiannya. Dan hak tu panjang. Seorang Maulana di Pakistan, dia asal India, lepas tu pindah ke Pakistan. Dia pernah juga duduk di Bangladesh. Maulana Tamanna Imadi, seorang yang hebat dalam ilmu hadis. Dia tulis buku, satu buku khusus bincang hak ni saja. Quran ni dikumpulkan bila? Di zaman Nabi ke? Dalam Quran, dalam sepuluh kita mushaf ni kau baru di zaman Sayyidina Osman. Dalam buku tu dia bincang habis. Mana kesimpulannya zaman Nabi SAW lagi. Gitu. Kemudian kalau hak panjang tu tak boleh sini. Semula lah. InsyaAllah semula. Kalau kita terima tu bahaya akibat dia.
Kalau nak tengok juga lebih kurang sikit sebanyak telah kita sebut dah, tengok CD lah. Sebab kan nak ayat panjang pula sini bukan tempat dia. Hak lain-lain serupa je, hadisnya lebih kurang je hadisnya. Kemudian elok melontar jamrah Aqabah pada hari nahar itu dengan berkenderaan. Kalau orang tu naik kenderaan, dia boleh melontar dalam keadaan dia duduk di atas kenderaan dia. Kalau sampai dulu ni Nabi SAW duduk di atas unta dia, pekong anak batu. Orang lain duduk di atas kuda ke atas keldai dia kau duduk gitu, melontar gitu. Dalam hadis ini disebutkan Jabir kata dia melihat Nabi SAW melontar ala rahilah, dan yani dari atas kenderaannya pada hari nahar, yani hari yang ke-10. Dan dia kata litakhudhu manasikakum, hendaklah kamu mengambil ibadat kamu ini, yani dari aku, kamu tengok aku buat lagu mana. Atas dasar ni lah ulama-ulama yang mengatakan mabit bermalam di Muzdalifah tadi tu kena wajib ataupun sekurang-kurangnya sunat. Sebab apa? Nabi berhenti di situ. Lepas tu dia kata setiap perbuatan dia kamu tengok, kamu ambil. Itulah ibadat haji. Sini dia kata kamu ambil daripada aku. Elok kepada orang yang sampai ke Mina dengan berkenderaan, dia melontar jamrah Aqabah pada hari nahar itu dengan berkenderaan. Tapi kalau dia melontar dengan duduk turun bawah di jalan kaki, boleh, sah juga. Cuma molek tadi. Kalau dia melontar dengan berjalan kaki sah, harus. Dia pergi naik kenderaan, lepas tu dia turun, dia melontar, boleh, sah juga. Tapi kalau orang ni pergi berjalan kaki dah, tak payah dia cari kenderaan apa-apa nak melontar, tak payah. Dia melontar dengan dalam keadaan dia pergi itulah, gitu. Dengan berjalan kaki lah. Ini pada hari nahar. Adapun 2 hari yang pertama dari hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, hak sunnahnya seseorang itu melontar pada 2 hari itu dengan berjalan kaki. Ini hak sunnah. Yang ni pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik melontar ni dengan berjalan kaki, hak tu hak sunnah. Pada hari yang ketiga dia melontar dengan berkenderaan pula. Sebab apa? Sebab melontar tu nak pergi ke lain dah pula. Inilah mazhab Malik, Syafi'i dan selain mereka berdua. Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan elok pada hari nahar itu, pada hari nahar, ni hari yang ke-10 tu, nak melontar jamrah Aqabah tu. Dia kata melontar sambil berjalan, mana bukan duduk atas kenderaan. Ibnul Munzir qala Ibnul Munzir, Ibnul Munzir berkata Ibnu Umar dan Ibnu Zubair dan Salim melontar sambil dia berjalan, bukan di atas kenderaan. Hak Nabi SAW duduk atas kenderaan dia tu, mereka ini faham Nabi buat gitu nak tunjuk kepada orang, takut tak nampak, seperti mana dia tawaf naik kenderaan tu. Hak sebenarnya lebih molek dengan berjalan kaki. Ini pendapat mereka ini. Bagaimanapun semua mengatakan boleh belaka. Hak tadi hak lebih baik bagi masing-masing. Kalau melontar dengan berjalan kaki ke, dengan kenderaan ke, mana-mana boleh belaka tu. Ini adalah asas yang besar dalam bab haji ni. Ada sini kerana ada dalam ni letak khudhu manasikakum atau khudhu anni manasikakum di tempat yang lain. Kamu ambillah daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Bermakna setiap hak Nabi SAW buat tu kena ambil kira lah. Seperti mana Nabi SAW kata dalam bab semaya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lepas tu dia kata boleh jadi aku tidak akan buat haji dah selepas ni. Seseolah Nabi SAW sudah mengisyaratkan dia tak lama dah nak mati. Dia tak lama dah nak mati.
Dengan sebab itu, bila dah tak lama dah nak mati, dia ada isyarat ini, kena ambil lah sungguh-sungguh lah. Jaga baik-baik lah, perhati molek lah. Seterusnya, ni dia pergi nak melontar Jamrah Aqabah. Dia tengok Nabi SAW melontar Jamrah Aqabah. Dia wansarafa, dan dia berpaling dalam keadaan dia atas kenderaan dia bersama dia Bilal dan Usamah. Salah seorangnya memimpin kenderaan dia tu, menuntun kenderaan dia tu. Dan yang seorang lagi mengangkat kain dia di atas kepala Rasulullah bin Syams kerana nak melindungi baginda daripada matahari. Dalam riwayat yang salah lagi tu dia kata dia menutup Nabi SAW kerana panas matahari, dari panas matahari. Hadis-hadis ini menolak pendapat orang-orang yang mengatakan Nabi SAW ni tak ada bayan lah. Nabi SAW kalau dia berjalan ke mana-mana, orang bergerak tu dia. Ini hadis ini semua menolak. Hak tu semua hak tak betul, karut semua tu. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia ngajar pelik-pelik. Dia ngajar pelik-pelik. Nabi SAW ni lalak tak ingat lah. Nabi SAW ni dia dia tinggi pada orang lain, walaupun dia rendah, tapi kalau duduk sekali dengan dia, orang nampak dia tinggi. Macam mana lagu tu dah? Nabi SAW ni teduh semua. Nabi SAW lahir dalam keadaan bersunat dah, siap dah. Itu semua tidak ada yang sahih. Ini semua karut semua, tak ada. Kepada orang seperti ni, kita pada gini ya. Ni dalam Muslim, dalam Bukhari, hadis hak paling sahihnya hak mana? Kalau kita terima hak tu hadis pun, kalau kita terima lah, andai kata itu hadis pun, tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Kalau sahih sekalipun, orang panggil hadis tu syaz. Dalam kaedahnya tidak jadi sahih juga, sebab canggah dengan hak ni. Kalau perawi dia tu tidak sahih, perawi dia tu tidak thiqah, perawi dhaif, jadi hadis mungkar. Hadis mungkar dhaif tak boleh pakai. Ni tak tahu mana, tak ada pun cerita tu. Tak ada pun. Kalau Nabi SAW ditutup oleh awan, tak payah teduh lah, tak payah lindung. Ni tudung Nabi daripada panas. Mana kena lah tu. Kalau tidak, apa perlu tudung je. Tapi orang kita dia tak weh, pandai dia tak weh, susah. Dia tak weh sesuka hati dia. Dia kata lah ke mana, sepemayak lah kita nak hormat ke dia kan, tidak ujar pun payung ke dia, payung. Padahal je payung tu tak ada. Buat menyusah belakang lah tu. Buat menyusah belakang. Ya kalau panas iyalah, tudunglah sekadar tu. Kalau tidak, payung ke dia tengah malam, payung. Usul mayak pergi payung ke dia. Itulah cara orang kita, dia tak tahu. Hak ni pun pak ditudung ni kerana nak hormat, bukan tudung buat tak panas. Padahal dalam hadis ni kata tudung buat tak panas. Dia tak tahu lagi. Padahal tak habis. Kalau nak tak tahu ni tak habis. Susahlah. Dia benda ni bahaya. Dia tidak sedar kadang-kadang orang yang bawa cara tu dia akhirnya membawa kepada Nabi SAW ni bukan manusia biasa. Bila bukan manusia biasa, ada alasan lah kepada orang kemudian kata kita tak boleh tunggu dia, mungkin dia bukan orang seperti kita. Itu bahaya je. Tak ada dah lah kita nak boleh tunggu dia tu. Sedangkan tujuan Allah SWT buat Nabi tu manusia supaya orang boleh tunggu lah. Kalau tidak, dia buat malaikat dah. Kalau kata malaikat, dalam Quran sendiri kata kalau malaikat tu dijadikan rasul, orang kata pula kita tak boleh tunggu. Sebab tu kalau lah sekiranya Nabi ni berbeza daripada orang lain, alasan yang sama juga, orang boleh kata kita tak boleh tunggu. Sebab tak boleh tunggu malaikat. Itu bahaya tu. Bahaya. Dia pergi ke situ. Apabila Nabi itu tidak manusia biasa, patut dia anggap apa tu? Dia malaikat? Tidak. Patut dia anggap apa? Lama-lama pergi dia sebahagian Tuhan. Berat lagu tu. Sebahagian Tuhan. Dia pergi sampai situ. Dah telah sampai ke situ pun ada dalam sejarah Islam ni, iaitu puak-puak berilui di Pakistan, di India, memang sampai situ. Kita pun ada juga pihak-pihak dia.
Nur Muhammad itu ya Allah dah tu. Nur Muhammad. Macam mana ada dia nak ada bayar, ada dia tu sendiri cahaya dah. Mula dah tu. Mula. Dah dia tu cahaya dah. Cahaya tu pula cahaya Tuhan. Sebahagian daripada Tuhan. Parah dia ni. Sudah sampai situ. Kita tak sampai situ, mujurlah. Tapi jalan tu ke arah tu dah. Kena beringat sikit. Kena beringat sikit. Orang-orang duduk buat makluk gapo tu kan. Apa ni pasal kursi gapo semua tu. Bangun cacat. Kononnya bila selawat tu Nabi mari. Tu semua berelui lah tu. Berelui. Tak ada lagu tu. Tak ada. Dari segi logik mudah je. Selawat ni kan kita selawat semua dalam semaya apa selawat. Apa-apa tak bangun. Dah setiap selawat tu Nabi mari. Oh jenuh mari lagu tu. Nah. Tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar. Ini semua saja dia ada-adakan. Hak ni lah orang panggil bid'ah tu. Lagu tu. Kalau kita tanya hujah tak lagi. Dia kata sebab selawat ni apa yang bangun? Sebab bila kita selawat Nabi mari. Selawat mana? Dalam semaya kita selawat. Kalau nak kira kena bangun juga. Dan muka Nabi mari nak hormat ke dia. Bapa tak bangun. Banyak lagi lah ketika-ketika lain. Ni ada nak baca sallallahu alaihi wasallam. Dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Orang lain pun selawat juga. Pas kena bangun ke lagu tu. Wah, berat lagu tu. Jenuh bangun dalam masjid ni. Dah. Anak sendiri pun bangun, setiap kali sebut Nabi orang lain pun bangun. Tak masuk akal itu semua tu. Tak ada dibuat lagu tu. Setara tu lah. Tapi dia tak waste macam tu waktu susahnya. Susah. Dalam hadis ni jelas ditunjukkan tak ada semua tu. Nabi SAW seperti orang lain. Dalam Quran sudah kata dah, innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Manusia seperti kamu. Yuha ilayya. Itu bezanya. Diwahyukan kepadaku. Diwahyukan kepadaku. Mana kalau orang belajar mantik, dia faham molek dah tu. Innama ana basyarum mithlukum tu jenis dia panggil. Yuha ilayya tu pasal. Tu pasal. Dia faham molek dah. Maknanya orang lain serupa dari segi makan, minum, tidur, serupa dengan kita. Jatuh atas kuda ke apa, serupa. Tapi pokok ni dia tak terima. Tak terima lagu mana kenyataan. Nabi geliat, Nabi luka, Nabi macam-macam. Seperti yang kita maklum dah. Bahaya tu. Yang kita bimbangnya walaupun tidak berlaku lagi serupa berilwi tu, tetapi dia ke arah tu, menjurus ke arah tu. Sebab itu ada kadang-kadang kita dengar cerita-cerita semua ni, ada yang mengajar lagu tu. Dia tidak tahu hadis lah, cara hadis. Tidak tahu menilai hadis. Ada dalam kitab, ya selalu. Oh tak boleh lagu tu. Ada dalam kitab, ya selalu. Seterusnya istihbab melontar jimar itu dengan anak batu sebersatulah. Sekadar tu. Bab menyatakan istihbab waktu melontar, elok melontar itu. Ini bab lain lah, panjang sikit, padas sekali. Wallahu a'lam.